Mengenai PKPD bersyarat ini, banyak daerah-daerah telah pun dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersyarat, bermakna ada sedikit kelonggaran-kelonggaran, seperti boleh keluar membeli makanan, ya, boleh. Ada lagi syarat-syarat yang membenarkan mereka keluar. Restoran-restoran, gerai-gerai makanan dan sebagainya dibuka, walaupun hanya makanan berbungkus yang boleh dibenarkan. Kedai-kedai stesen minyak dan sebagainya dibuka, walaupun timenya dipendekkan. Dan kita mengambil maklum satu perkara, iaitu terdapat permohonan daripada individu yang berada di dalam kawasan PKPD yang telah pun menetapkan tarikh majlis perkahwinan misalnya, telah pun mengedarkan kad jemputan majlis perkahwinan anak-anak mereka. Jadi mereka merayu supaya diteruskan sebab kad sudah diedarkan dan tidak boleh lagi dibatalkan kerana tentu saja akan menyebabkan kerugian bagi pihak mereka. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk membenarkan majlis perkahwinan ini diteruskan, dan mereka perlulah mematuhi setiap SOP yang telah pun kita perkenalkan dulu. Sebagai contoh, penjarakan sosial, mengambil suhu dia apabila masuk ke tempat tersebut, mengisi nama. SOP itu perlu dipatuhi. Begitu juga dengan mengambil makanan misalnya, sama ada berbungkus ataupun disediakan buffet tetapi dibantu oleh pramusaji untuk diletakkan di dalam pinggan makanan masing-masing. Ini SOP lama, antara SOP lama. Cuma mesyuarat bersetuju supaya ditambahkan lagi dari segi peraturan, iaitu perlu ada pengawasan dari segi pematuhan SOP yang ditetapkan. Kebimbangan kita adalah di dalam kawasan PKPD bersyarat ini, walaupun kadar kesnya jauh lebih tinggi daripada kawasan-kawasan yang tidak dikenakan PKPD ini, PKDB. Jadi kita nak pastikan supaya tiada pelanggaran SOP sewaktu majlis perkahwinan tersebut. Jadi kita bercadangkan supaya ada pengawasan. Jika di kampung, di kawasan perumahan, di dalam dewan dan sebagainya, kita mencadangkan supaya menggunakan anggota rela sebagai anggota yang mengawasi perjalanan majlis tersebut, supaya mereka boleh memantau dari segi pematuhan SOP. Jadi bagi kita tetapkan cadangan kita, bagi majlis yang kurang daripada 100 orang dalam satu masa, 2 anggota rela kita kira mencukupi. Kalau 100 hingga 300, 3 anggota rela, dan begitulah seterusnya. Dan kehadiran rela adalah untuk memastikan tidak mengganggu, bukan bertujuan untuk mengganggu apa-apa majlis, tetapi memastikan pematuhan dilakukan oleh penganjur majlis tersebut. Dan jika ianya dianjurkan di hotel di dalam kawasan PKPD B bersyarat tersebut, pengurusan hotel mesti menyediakan pengawas-pengawas bagi mengawasi perjalanan majlis, bagi memastikan SOP dipatuhi. Itu saja. Dan saya percaya, kita percaya, jemputan bukan saja daripada dalam PKPD bersyarat ini. Sebagai contoh, di Mukim Kelang misalnya, Mukim Kelang. Kalau jemputan di dalam Mukim Kelang, senang, tidak ada isu. Tetapi kalau jemputan di luar daripada Mukim Kelang, misalnya mungkin daripada Kuala Lumpur untuk datang ke majlis tersebut, tentu mempunyai masalah dengan sekatan jalan raya. Jadi kita bersetuju supaya mereka yang daripada luar yang mendapat jemputan hanya perlu menunjukkan
kad jemputan majlis kahwin untuk kebenaran masuk. Jadi ini bagi lebih mempermudahkan jemputan-jemputan untuk menghadiri majlis perkahwinan tersebut.